Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kuliah yang ke-34. Saya nak menerangkan tentang keseimbangan firma dalam pasaran sempurna dalam jangka panjang. Satu ciri dalam jangka panjang dalam pasaran persaingan sempurna ini ialah iaitu ciri yang ketujuh. Terdapat kebebasan keluar, masuk ke dalam pasaran. Seperti dalam teori kos dulu, saya ada menerangkan bagaimana kita boleh mendapatkan kos purata jangka panjang. Iaitu dia merupakan gabungan atau envelope kilo kos purata dalam jangka pendek. Perlu diingat, konsep kos berubah, konsep jangka panjang ialah semua faktor boleh berubah. Okey? Semua faktor boleh berubah dalam pasaran ini. Firma juga boleh bebas keluar masuk. Jadi apabila kalau firma itu yang ada dalam pasaran mendapat untung lebih normal, semua dapat untung lebih normal. Semua seronok. Apa yang akan berlaku? Pada tahun yang kedua, kita akan dapati lebih banyak firma akan datang. Firma baru pun masuk. Pasal firma-firma yang lama dulu semua dapat untung banyak, untung lebih normal, maka orang lain akan tengok, jual kuih dapat untung banyak, dia akan masuk. Faham? Jadi apabila firma mendapat untung lebih normal dalam jangka pendek, dia akan menarik firma-firma baru untuk masuk ke dalam pasaran itu dalam jangka panjang. Macam saya ambil contoh di Seremban 2 lah. Dulu pasar Ramadan tu hanya satu section aja. Satu tempat je. Satu bahagian aja. Tapi apabila orang ramai betul dekat pasar Ramadan tu, orang semua senggol-senggolan, dan firma yang datang jual kuih, jual air, jual nasi ayam, jual nasi lemak, semua habis laku, maju, semua balik ketawa, senyum je semua. Pasal semua dapat untung banyak. Apa yang akan berlaku? Maka pada tahun yang kedua, orang yang dulu tidak masuk atau tidak campur dalam pasaran pada Ramadan ini, dia akan juga masuk. Dia akan jual kuih juga. Yang minat dalam nasi lemak, dia jual nasi lemak juga. Yang jual nasi ayam, dia akan jual nasi ayam. Orang yang suka nak jual air, dia akan jual air juga. Jadi bilangan firma yang jual kuih akan bertambah. Jadi pilihan kuih itu cukup banyaklah. Dan tiap-tiap satu sama je gerainya. Dan tiap-tiap satu gerai itu jenis kuihnya sama je. Yang jual nasi ayam pun macam tu juga. Itu satu industri sendiri. Jual nasi ayam. Dan yang jual air pun sama.
Itu industri jual air. Jadi industri jual air dengan industri jual nasi lemak lain. Kita kelaskan nasi lemak satu industri. Nasi ayam satu industri. Jual air satu industri. Okey, faham tak? Jadi apabila firma dalam jangka panjang, dalam jangka pendek dapat untung lebih normal, apa yang akan berlaku? Lebih banyak firma yang baru akan masuk. Ini adalah industri. Kita ambil industri kuih lah. Pasal selama ni kita ambil contoh kuih kan. Jadi apabila firma baru masuk, apa yang berlaku? Macam mana kalau penawarannya? Ingat balik teori ataupun apakah yang mempengaruhi kilo penawaran? Salah satunya ialah bilangan firma itu yang masuk dalam industri itu bertambah. Apabila dia bertambah, tiap-tiap kilo yang asal tadi akan menghasilkan kilo penawaran SO. Pada tahun yang kedua, lebih banyak firma masuk. Kilo penawarannya akan bergerak ke bawah. Jadi pada setiap tingkat harga ni, tengok. Pada setiap tingkat harga, kita dapati bahawa jumlah barang yang ditawarkan meningkat. Kalau tahun yang pertama kilo penawarannya adalah SO, pada harga SO keluaran jumlah keluaran KO, keluaran industri ni bukan firma. Semua keluaran kuih bagi setiap firma yang ada, setiap gerai yang ada dalam pasaran itu kita cantumkan. Jadi jumlahnya ialah OKO. Pada tahun yang kedua, firma baru masuk. Lebih banyak firma baru masuk. Kenapa dia masuk? Seperti yang saya katakan, saya ulangi lagi sekali, bahawa firma jual kuih, firma buat kuih dalam jangka pendek, dalam tahun satu, semua dapat untung lebih normal. Maka berebutlah firma baru masuk, dan kenaikan firma baru yang baru ini akan menyebabkan pada harga yang sama, kuantiti yang ditawarkan dalam industri itu, jumlah kuih yang dikeluarkan, yang terdapat dalam pasaran itu akan semakin naik lagi banyak. Nampak tak? Semakin banyak. Iaitu pada OK1. Faham? Faham tak? Tapi kalau sekiranya firma dalam jangka pendek tadi mengalami kerugian, dia hanya dapat tampung kos berubahnya aja, atau ada sebagainya, kos berubah pun tidak boleh tampung, harga tepung pun dia tak boleh cover. Apa yang berlaku? Pada ketua dia nak masuk tak? Dia nak masuk ke pasaran ke tidak? Yang ke tahun yang kedua dia tak nak masuk lah, pasal dia kata tahun yang kedua aku rugi. Nampak? Kenapa kalau tahun yang pertama aku rugi, kenapa tahun kedua aku nak masuk lagi? Tak payahlah.
Jadi apa berlaku? Jumlah penawaran kuih pada tahun yang kedua itu, apabila firma pada tahun pertama ada yang rugi, dia akan keluar. Firma baru masuk tak? Firma baru tak akan masuk. Pasal dia tengok kawan dia dah masuk dulu rugi, dia tak masuk. Jadi kalau penawaran pada tahun yang kedua akan bergerak ke kiri. Jadi jumlah pengeluaran kuih dari tahun yang kedua tadi, kalau firma yang lama dalam jangka pendek dia rugi, dia berhenti beroperasi. Jadi jumlah keluaran firma dalam jangka tahun yang kedua akan menurun. Okey. Dengan perubahan kilo penawaran ini, dan kita andaikan bahawa jumlah orang yang datang ke pasar Ramadan tu tetap sama. DO. Jadi kalau pada keseimbangan yang asal, kita dapati bahawa harga akan naik. Harga pada S1 dan keseimbangan yang asal, katakan sini D3. Nampak tu? Ni keseimbangan yang asal. Ni tahun 2019 lah. Kita katakan 2019. Ataupun 2018 lah, 2018. Ini pada tahun 2018 lah keseimbangan dia. Firma berada, jumlah keluaran kuih di pasaran ialah sebanyak OK3. Harga pada S1. Kalau dalam jangka pendek ini dapat untung lebih normal. Tahun 2019, saya tulis sini lah, aku jelas 2018, ni 2019. Banyak firma baru masuk, kilo penawarannya bergerak ke kilo penawaran industri kuih ini akan bergerak ke kanan, ke S1, dan kita dapati bahawa keseimbangan akan berada pada E1. Iaitu di mana kilo penawaran bersilang dengan kilo permintaan. Dan firma ini, industri ini akan mengeluarkan OK1 jumlah kuih yang ada dalam pasaran. Harganya turun. Jadi bagi tiap firma pada tahun 2019, dia akan, setiap firma akan mengambil aja harga ni, HO. Harga turun. Jadi walaupun harga turun, tapi ini dia nak pasal firma dalam jangka pendek, dia tahun 2018 semua dapat untung lebih normal. Jadi 2019 keluaran kuih dalam industri adalah K1. Tahun 2020
Okey. 2020 apa yang berlaku? Virus COVID-19 masuk. Dunia mengalami, termasuklah Malaysia. Jadi ada akan sebahagian daripada firma-firma jual kuih ini akan berhenti. Soal modal habis. Dia tak kerja, dia tak boleh keluarkan. Tak boleh jual kuih. Macam sekarang lah kita nak, kalau kita pergi dekat Pekan, kalau dulu banyak gerai nasi lemak, sekarang tak banyak nasi lemak. Pasal kos ni naik. Macam-macam lah. Harga ayam naik, ikan bilis naik, bawang naik. Macam-macam, semua naik. Kita dapati bahawa kelok penawaran tahun 2020 akan bergerak ke kiri, menurun. Jadi keseimbangannya berada pada K5. Harga akan naik balik. Sebab tu dalam masa macam sekarang, masa COVID ni, banyak firma tutup, firma-firma IKL, firma-firma kecil tutup. Tutup bisnes. Warung-warung pun kurang. Apa yang berlaku? Harga nasi lemak pun naik. Harga kuih pun naik. Sekarang orang jual kuih bukan dia jual satu biji tadi, dia satu dalam paket. Satu paket tu RM2. 4 keping RM2. 4 keping RM2 di dalam bekas polystyrene. Dulu kita boleh beli satu atau dua. Sekarang satu pack. Yang buat ni. Harga akan naik. Jadi dalam industri jangka panjang bergantung kepada keadaan firma yang ada dalam pasaran masa jangka pendek. Kalau firma itu, setiap firma dalam jangka pendek dapat untung normal, maka firma-firma baru akan masuk. Menambahkan lagi jumlah bilangan firma, menambahkan lagi jumlah pengeluaran kuih dalam pasaran. Jadi kiloknya akan bergerak ke kanan, dan keseimbangan harga akan turun. Tapi sebaliknya, kalau keadaan macam COVID sekarang, banyak IKS tutup, banyak firma-firma kecil tutup, firma yang ada dalam jangka pendek itu mengalami kerugian, maka firma yang ada dalam industri itu pun akan keluar. Dia bebas untuk keluar. Pasal dia rugi, dia keluar. Tutup aja. Tak payah report kat siapa. Dia bebas keluar masuk. Jadi apabila dia rugi, dia akan keluar, dan bilangan firma akan menurun, dan kilot penawaran akan jangka panjang akan bergerak ke kiri, iaitu kepada S2, dan keseimbangan harganya akan naik. Jadi kita tengok sekarang jual kuih, dia pandai dia pack 4 keping RM2, 4 keping RM2. Jadi kalau tak ada RM2 tak boleh beli kuih lah. Ni. Faham ni? Ini perubahan kalau penawaran.
Kalau permintaan boleh bergerak tak? Saya buatkan yang satu lagi ni. Kalau raja ni yang di Kamu Pening, saya buat raja satu lagi. SO S1 S2. Ini kuantiti, 4 si harga, kos. Si harga lah, senang. Okey. Kalau permintaan yang pertama ni dia. DO. Okey, faham ni? Keseimbangan asal adalah di sini. DO. KO. Okey. Dan keseimbangan jangka pendek ini dia. Keseimbangan pada S1 period yang kedua, K1 E1. Harganya S1. Pada kilo permintaan S2, ini raja yang kedua lah. Ini katakan kalau permintaannya pada D1, D kosong. Tak ada apa-apa. Biasa je. Kemudian kita andaikan apa yang berlaku jika sekiranya kerajaan mengumumkan bahawa semua rakyat Malaysia dibagi bonus RM1,000 untuk menyambut Hari Raya. Seronok tak orang? Seronok kan? Jadi pendapatan dia naik sebanyak RM1,000 setiap orang. Apa yang akan berlaku dalam pasaran? Pendapatan naik ni. Apa yang berlaku dalam pasaran? Berlaku dalam pasaran, kalau permintaan akan bergerak ke kanan. Nampak tu? Kalau ditengok daripada harga, kalau penawaran SO pun, kita dapati bahawa harganya dah naik dah. Harga keseimbangan dah naik dah. Pada H2, D3. Tidak ada perubahan dalam penawaran. Kalau permintaan naik, bergerak ke atas. Harga naik, keseimbangan naik. Kalau penawaran pada S1, keseimbangan berada E4. Kalau harga kalau permintaan ini bergerak ke kanan pada S2, D5. Jadi harga akan fluctuate, akan turun naik bergantung pada apa yang berlaku pada kilo permintaan dan penawaran. Nampak? Harga barang tu dalam jangka panjang juga boleh berubah berdasarkan pada kilo permintaan dan penawaran ini.
Kalau dalam masa sekarang berlaku wabak COVID-19, apa yang berlaku kepada kelab permintaan? COVID-19 akan ada ramai buruh kena berhenti kerja. Orang yang baru keluar sekolah nak kerja pun tak boleh. Menganggur, tak ada kerja. Apa yang jadi dengan kelab permintaan dia? Kelab permintaan industri. Kelab permintaan industri akan bergerak ke kiri. Di dua. Jadi kesimpulannya, dalam jangka panjang harga boleh berubah. Harga keseimbangan pasaran akan boleh berubah, bergantung kepada keadaan permintaan dan penawaran. Kerana dalam jangka panjang semua faktor boleh berubah dan terdapat kebebasan keluar masuk tiap firma yang ada dalam ekonomi tersebut. Kalau dia tengok kawan dia, firma yang asal pada tahun yang pertama untung semua, dia akan masuk. Tambah lagi bilangan firma yang ada dalam pasaran tersebut. Kalau ditakdirkan tahun yang pertama tadi kebanyakan firma mengalami kerugian, penjual kuih, gerai kuih mengalami kerugian, tak sampai sebulan pun dia dah tutup, masuk minggu yang kedua dia dah tutup dah. Jadi firma yang ada dalam industri itu pun akan bebas keluar. Dia berhentikan operasi, tak payah report kat siapa, dia berhenti saja. Dan ini akan menyebabkan perubahan kelab permintaan penawaran. Faham? Okey? Faham Nanti saya batalkan, saya padam kelab ni. Saya ingat saudara dah faham. Jadi apa yang berlaku dalam jangka panjang? Bagi firma-firma yang ada dalam pasaran persaingan sempurna ni, keadaan akan stabil jika setiap firma dalam pasaran itu dapat untung normal. Saya lukis sini. Okey. Kuantiti, harga. Saya dah tunjukkan bagaimanakah kelab hasil purata jangka panjang ni diperoleh. Dia merupakan envelope gabungan skil-skil pengeluaran dalam jangka pendek. SAC 1, ada lagi sini SAC 2 dan sebagainya lah. Series of skil-skil pengeluaran dalam jangka pendek yang ada dalam industri tersebut. Jadi firma dalam jangka panjang ialah apabila keadaan akan berlaku apabila dalam industri tersebut tidak ada lagi orang yang nak keluar masuk dalam industri tersebut. Tidak ada firma baru yang akan masuk dan tidak ada firma yang lama nak berhenti operasi. Kenapa? Pasal dia dapat untung normal. Jadi firma ni
Jadi kesimpulannya, tengok ni keseimbangan berada di mana tu? Dia akan mengeluarkan MR sama dengan LMC, kos sud jangka panjang. Jadi keseimbangan apabila semua perumahan dalam pasaran persaingan sempurna mendapat untung normal. Ini dia. Mesti ingat ni. Keseimbangan perumahan jangka panjang dicapai apabila semua perumahan dalam pasaran persaingan sempurna mendapat untung normal. Faham? Ni keseimbangan jangka panjang. Iaitu diberdasarkan pada kilo LMC dan AC, LAC dan kilo hasil marginal, hasil sud. Ni dia. Faham? Dalam jangka pendek, setiap firma boleh dapat untung normal, untung lebih normal atau mengalami kerugian. Dalam jangka panjang, oleh sebab terdapat kebebasan keluar masuk dalam industri, keseimbangan dalam jangka panjang akan berlaku apabila keadaan dah tenang aja. Tenang tu maksudnya apa? Tidak ada firma baru masuk, tidak ada firma lama yang berhenti. Semua dapat untung normal, untung biasa je. Cukup makan, relax je. Nampak? Ni. Keadaan ni very idealistic lah. Very idealistic. Dalam keadaan sebenarnya ini berlaku atau tidak, itu satu persoalan yang besar. Ini keadaan yang sangat ideal. Faham? Okey, saya habis tentang teori firma dalam pasaran persaingan sempurna. Yang akan datang kita akan bincangkan monopoli pula. Firma dalam monopoli, dalam pasaran monopoli. Ini persaingan sempurna. Okey, saya berhenti di sini. Mudah-mudahan saudara-saudari dapat faham. Dan ekonomi ini mudah. Faham graf, boleh cerita semua. Apa soalan keluar pun boleh jawab, tak ada masalah. Jadi ekonomi ini bukan penghafalan tapi pemahaman. Okey? Terima kasih banyak-banyak.